Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Berita yang menggempakan sahabat-sahabat semua apabila seorang ustadz daripada negeri Kelantan, dikenali sebagai Ustadz Botak, kekal hukuman penjara dikenakan kepada beliau. Kerana apa? Apakah hukuman? Kenapa dijatuhkan hukuman kepada ustadz ini, sahabat-sahabat semua? Pastinya saya percaya ramai yang sudah tahu, mungkin juga ada yang kurang tahu dengan perkara ini. Dikatakan kerana mencabul seorang lelaki, ustadz terbabit dikenakan hukuman penjara. Dan satu lagi perkara yang ingin saya kongsikan adalah, adakah ini adalah kegagalan dan juga kelemahan daripada Menteri Besar Kedah Sanusi? Berbagai persoalan yang berlalu dalam benak fikiran ini, sahabat-sahabat semua. Jadi untuk yang pertamanya, hari ini Mahkamah kekalkan hukuman penjara pada Ustadz Botak. Ramai orang tertanya-tanya kenapa begitu peliknya orang-orang Kelantan ini, sahabat-sahabat semua. Ada yang jadi kaki fitnah, ada yang kaki cabul, ada yang kaki sedekah, rasuah, dan sebagainya. Jadi menarik untuk kita kongsikan bersama apakah kenyataan media ini, yang mana Mahkamah Tinggi di Kota Baru hari ini mengekalkan sabitan hukuman penjara 13 bulan terhadap seorang mudir di sebuah madrasah di Machang, di kawasan Parlimen Machang, atas pertuduhan melakukan kelucahan melampau dan mencabul seorang lelaki di sebuah hotel 3 tahun lepas. Hakim Datuk Muhammad Abbazafri Muhammad Abbas membuat keputusan itu selepas menolak rayuan Samsul Zaman Sukri 35 tahun atas alasan kesemua 7 isu yang dibangkitkan perayu tidak boleh diterima. Tambahnya lagi, Mahkamah Tinggi mendapati hukuman dan juga sabitan daripada Mahkamah Magistrate pada 9 Mac lepas adalah tepat dan memadai berdasarkan kepada alasan penghakiman dan nota keterangan. Oleh itu, Mahkamah memutuskan sabitan dan juga hukuman dikekalkan, iaitu perayu perlu menjalani hukuman penjara selama 13 bulan bermula kemarin mengikut pertuduhan Samsul Zaman didakwa melakukan kelucahan melampau terhadap seorang lelaki berusia 30 tahun di sebuah hotel di sini kira-kira jam 1.15 pagi pada 16 Disember 2022. Dia dituduh mengikut Seksyen 307D Kanun 377D Kanun Keseksaan membawa hukuman penjara maksimum 2 tahun jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Faris Abdul Hamid, manakala tertuduh diwakili Peguam Ahmad Yasir Amri. Inilah dia kepelikan yang ada kepada orang-orang di Kelantan ini, sahabat semua. Pelbagai peristiwa, pelbagai kelakuan, pelbagai sifat yang ada, ini agak memelikan kita. Tapi inilah hakikatnya, sahabat-sahabat semua. Negeri yang dipimpin atau diterajui oleh kerajaan di bawah pimpinan parti ajaran sesat. Kata Muhyiddin Yassin, sahabat semua. Bau apa ni ya? Alright. Jadi sekali lagi, satu lagi berita yang saya ingin sampaikan, seperti yang saya katakan tadi, adalah dua persoalan. Adakah ini kelemahan ataupun kegagalan daripada Menteri Besar Kedah? Kerana dua bekas pegawai didakwa, Menteri Besar Kedah tidak lagi boleh membungkam. Itu antara kenyataan media hari ini. Apa maksudnya, sahabat semua? So, mari kita ikuti kenyataan berita. PRK hari ini mempersoalkan sikap membungkam Menteri Besar Kedah Sanusi susulan tindakan mahkamah yang mendakwa dua bekas pegawainya. Dua bekas pegawai, maksudnya sangat dekat dengan Menteri Besar, dan juga diketahui bahawa dua individu yang disaman ini atau didakwa ini adalah pemimpin ataupun ahli parti mereka, iaitu Parti PAS Malaysia. Jadi usaha sama perlombongan unsur nadir bumi di negeri itu. Timbalan Setiausaha Agung PKR Muhammad Zaswan Mustafa Kamal berkata, pendirian Sanusi penting selepas pemimpin PAS itu sebelum ini menafikan dia menjalankan jawatannya selaku Menteri Besar dan
pengurusi Menteri Besar diperbadankan berkaitan usaha sama perlombongan unsur nadir bumi atau RI atau terlibat dalam kecurian tersebut. Sejak awal Sanusi menafikan penglibatan dalam perlombongan RII. Kini, dua pegawai pemegang jawatan penting di bawah pentadbiran beliau dituduh di mahkamah atas kesalahan meminta dan menerima rasuah. Ya, seulang meminta dan menerima rasuah. Jadi kita nak lihat apakah pendirian Sanusi. Soalannya, adakah beliau mengetahui kegiatan dua pegawai itu? Sekiranya dia tidak mengetahui tindak tanduk dua pegawai beliau, maka itu menunjukkan Sanusi tidak cekap dalam soal pentadbiran, katanya kepada Malaysia Kini. Maksud tidak cekap itu gagal dan juga menunjukkan kelemahan pentadbiran Sanusi. Jadi semalam bekas Setiausaha Agung Politik Sanusi Muhammad Helmi Abdul Wahab didakwa di bawah Seksyen Kuala Lumpur atas dua pertuduhan meminta dan menerima suapan berkaitan projek perlombongan RII di sekitar negeri itu pada Julai lepas. Muhammad Helmi 50 mengaku tidak bersalah selepas kedua-dua pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Suzana Husin. Bagi pertuduhan pertama, Muhammad Helmi didakwa meminta suapan wang tunai berjumlah RM250,000 daripada pengarah syarikat kumpulan perlombongan RII Sdn Bhd, Liana Mamat dan alias Khalid 40 tahun melalui Syed Muhammad Syed Alwi berumur 34 tahun. Sebagai dorongan bagi tertuduh yang ketika itu adalah setiausaha politik kepada Sanusi membantu syarikat berkenan mendapat kelulusan permohonan lesen perlombongan dan juga lesen penjelajahan RI di sekitar Kedah. Sementara bekas ketua pegawai eksekutifnya Kedah iaitu Muhammad Sobri Osman berumur 63 tahun mengaku juga tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Alosta semalam terhadap dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah pada Mei lepas. Dia membuat pengakuan itu selepas kedua-dua pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Rohayatul Akmal Abdullah. Mengikut pertuduhan pertama, dia didakwa meminta suapan wang tunai berjumlah RM4 juta daripada John Abangpi sebagai dorongan untuk membantu syarikat kumpulan perlombongan RII Sdn Bhd menjalankan usaha sama perlombongan RII di Kedah melalui satu memorandum persefahaman antara syarikat itu dengan MBI Kedah. Jadi untuk rekod, Setiausaha Agung Saifuddin Nasution sebelum ini berkata ketidakcekapan Sanusi dalam mentadbir urus kerajaan negeri Kedah adalah sebab berlakunya kecurian. Saifuddin berkata individu yang memimpin kerajaan negeri Sanusi sudah pasti diberikan taklimat dari semasa ke semasa berkaitan sebarang aktiviti melibatkan agensi di bawah kerajaan negeri sama ada dalam esko ataupun semasa sidang Dewan Undangan Negeri. Jadi ini antara dua kenyataan Satu, apabila dikatakan Sanusi tidak cekap di dalam pentadbirannya, dan Datuk Seri Saifuddin juga mengatakan kegagalan yang dihadapi oleh Menteri Besar Kedah ini kerana orang yang terlibat dalam dua pendakwaan berkaitan dengan RI ini adalah individu yang dekat dengan beliau dan agak mustahil kalau dikatakan Menteri Besar Kedah ini tidak mengetahui dengan perkara ini, atau ini persoalan bukan tuduhannya, ini persoalannya sahabat-sahabat semua, atau dia mengetahuinya tetapi sengaja mengkambing hitamkan mereka ini untuk menutupi kegagalan ketidakcekapan Menteri Besar Kedah ini. Ini mungkin persoalan-persoalan yang kita boleh fikirkan bersama sahabat-sahabat semua. Dan adakah mungkin dia ini ditipu oleh orang, ini kemungkinan ini juga adalah kemungkinannya. Adakah mungkin Sanusi Menteri Besar Kedah ini ditipu bulat-bulat oleh dua individu ataupun pemimpin daripada PAS ini sehingga beliau tidak tahu apa-apa. Itu juga kemungkinannya sahabat-sahabat semua. Jadi itu antara dua kemungkinan, dua persoalan yang kita boleh fikirkan bersama. Tapi namun apapun, kita tunggu dan lihat perkembangan berikutnya berkaitan dengan perkara ini. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Tapi sebelum itu, sekiranya Anda mau berikan sebarang komen atau pandangan, Anda boleh berikan dalam ruangan komen. Alright, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.